Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kita nak sambung balik perbincangan kitab kita ni, Sabilul Muhtadin, karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita dalam muka surat 58 lah kitab Jawi ni. Ada soal. Adakah makruh menghilangkan bau mulut kemudian daripada gelincir matahari? Ini bab bahasa gigi lagi lah. Soalnya, adakah makruh menghilangkan bau mulut kemudian daripada gelincir matahari dengan barang yang lain daripada segi seperti jarinya yang berhubung lagi kasar, kerana bersugi pada ketika itu tiada makruh kan? Ia kerana dirinya hanya dimakruhkan ia kerana menghilangkan bau mulut yang ia suatu fadilat baginya kepada Allah Ta'ala. Maka adalah tempat tilik pada karahah makruh tu, itu pada menghilangkan dia jua. Sama ada ia dengan sugi atau lainnya atau tiada makruh menghilangkan dia dengan yang lain daripada sugi, kerana kata mereka itu makruh bagi orang yang puasa bersugi, maka diqayyadkan oleh mereka itu menghilangkan dia itu dengan bersugi jua. Maka tiada makruh menghilangkan dia dengan yang lain dari yang lainnya kerana dikarenakan jika makruh pula menghilangkan dia dengan yang lain, nescaya dikata oleh mereka itu makruh bagi orang yang puasa menghilangkan bau mulutnya dengan sugi atau dengan lainnya. Ya kira nas kata-kata ulama ni kadang tinggi sangat lah dah. Kadang lebih daripada aku sunnah dah. Dalil tak boleh lagi dah. Kata-kata tu kira muktamad dah, lebih kemah nas. Tu setengah-setengah tu dipanggil kata sebut nas. Nas yang sebutnya adalah nas kitab, bukan nas aku ada sunnah dah. Ada juga dah. Kita apalah sini kita pakai dulu dah. Ya jawabnya tiap-tiap daripada yang dua perkara itu muhtamal, tetapi yang terlebih hampir kepada mudrak yang dikenaki iaitu ihtimal, iaitu kita anggaplah yang pertama, dan yang terlebih hampir bagi kata mereka itu iaitu ihtimal yang kedua. Demikianlah hasil yang tersebut di dalam Tuhfah Syahdan. Sunat memakai minyak brokat dan memakai celak mata dengan kasar dengan ganjil lah 3 kali pada mata kanan dan 3 kali pada mata kiri. Habis nak kita ni. Bak celak lah. Okey, apa dah kita baca. Apakah juga makruh menghilangkan bau mulut setelah gelincir matahari dengan alat lain dari buruh gigi lah, selain pada buruh gigi dah, seperti guna jari tangannya sendiri yang juga kasar, yang kasar. Yang menggosok gigi ketika itu tidak makruh kerana ia sendiri yang melakukannya. Tapi yang dimakruhkan menghilangkan bau mulut kerana bau mulut itu disenangi oleh Allah. Dan itu yang dimakruhkan adalah menghilangkan bau baik dengan berus gigi ataupun menggunakan benda lainnya. Atau tidak makruh, kita tanya ni, atau tidak makruh menghilangkan dengan selain dari buah gigi kerana dikatakan makruh bagi orang puasa menggosok gigi. Maka dikaitkan orang dengan menghilangkan bau dengan gosok gigi. Maka tidak makruh menghilangkan bau mulut dengan yang lainnya dan berus gigi, kerana jika makruh menghilangkan bau mulut dengan yang lainnya, nescaya dikatakan makruh bagi orang berpuasa menghilangkan bau mulut dengan menggosok atau dengan cara lain. Jawabnya, semua dan kedua cara tadi mungkin, tetapi yang lebih dekat pada pemikiran ialah kemungkinan yang pertama, yang lebih dekat pada panelnya ialah kemungkinan kedua. Demikian disebut dalam kitab Tuhfah. Tak putus juga dah. Adakah gosok gigi ataupun makruh tu dua-dua, menghilangkan bau dengan cara lain. Kira buat makruh belaka dak komo ke gapo guna alat gapo segi hilang bau. Sembuh kau gosok kau gigi ke sekira makruh belaka ataupun tidak. Jadi tak jelas jugalah, tengok keadaan dah. Soalnya kita kira makruh belaka ikut sini. Apa pun bagi pendapat kuatnya, bukan matlamaknya, walaupun Allah kata redha bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau kastri, bukan bermakna matlamak kita nak hilangkan bau dah, ataupun tak boleh gosok gigi dah. Bahkan Imam Nawawi mentarjih pendapat yang kata tidak makruh sama sekali gosok gigi lepas zuhur dah. Tak ada masalah sikit apa dah. Okey, sunat memakai minyak. Habis bagi kita celak mata dah. Sunat memakai minyak dan makan celak mata dengan gosokkan ganjil dengan bilangan ganjil 3 kali pada mata kanan, 3 kali pada mata kiri. Ni bab apa panggil? Celak pula dah. Dan sunat mengandam misai hingga nyata kelihatan merah bibir. Maka jika janganlah ditambahi atas demikian itu, dan telah memilih setengah daripada ulama yang mutakhirin
Bahawasanya mencukur misai itu sunat pula kerana warid hadis pada yang demikian itu. Ada kata tak boleh cukur kuat-kuat jadi makruh. Dia hanya boleh gunting ni, misai ni. Ada kata tetap sunat dah. Jadi ni istilah tu dah. Dan sunat mengerak kuku, maka yang terafdal pada kaifiat mengerak kuku itu bahawa dimulai daripada telunjuk tangannya, tangan kanannya, maka jari tengah, maka jari manis, maka kelingking, maka ibu tangan, dan dimulai pada tangan kiri daripada kelingking, maka jari manis, maka jari tengah, maka telunjuk, maka ibu tangan. Inilah kaifiat yang diikmatkan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Hatami dah. Tapi segi dalilnya tak kuat lah dah. Start daripada Imam Ghazali rasa pendapat ni. Tapi segi dalilnya tak jelas dah. Adapun kaifiat yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli dan lainnya, maka iaitu bahawa dimulai daripada kelingking tangan kanan, maka jari tengah, maka ibu tangan, maka jari manis, maka telunjuk atas tertib huruf khawa halil hadap belakang dia. Kemudian maka dimulai pada tangan kiri daripada ibu tangan, maka jari tengah, maka kelingking, maka telunjuk, maka jari manis atas tertib huruf au khasam. Tak tahulah jenis main huruf-huruf ni tak. Takut jenis setengah tasawuf tu main huruf-huruf ni bahaya kot tak. Ada unsur-unsur apa panggil, unsur-unsur sihir pun ada juga dah. Jadi kita elok lah kalau boleh nak atas dasar huruf-huruf ni nak. Baca setengah tu ganti dah. Orang India, Bangladesh ke apa Pakistan tu, ada juga ulama dia tu dia guna kaedah huruf ni tak, angkut nombor-nombor dah. Ganti bismillah 3 4 ke apa tak ingat. Ada saya ganti nombor untuk ganti bismillah dah. Lepas tu banyaklah ganti ayat Quran dengan tu dia kata takut hina Quran ke apa. Tapi kena ingat juga dia ada ilmu huruf ni, dan termasuk ilmu macam sihir dah. Tok guru hak sana ilmu mantik kuat lah. Ilmu mantik dia bisa. Tapi masalah dia ilmu dia tu tak. Dan dia ada ilmu huruf sana. Ilmu nombor. Bukan huruf ni, ilmu nombor dah. Nombor. Lepas tu benda pelik lah banyak buat tak. Dia lepas jadi orang tak nampak dah ke apa tak. Betul kau dia guna. Kita tak tahulah. Jadi macam-macam balah dia kan nama. Ada kata tu sihir, ada kata tidak. Lebih baik kita elok lah. Betul. Adapun pada kaki, maka dimulai daripada kelingking kaki kanan dan disedahi pada kelingking kaki kiri, dan sunat membentun baul ketiak, membentun buai lah, cabutkan baul ketiak, bulu ketiak. Jika kuasa dan jika tiada, maka mencukur dia terlebih afdal lah. Dan sunat menghilangkan bulu arari, maka terutama bagi laki-laki mencukur dia, dan terutama bagi perempuan mencabut dia. Dan bawah hendaklah jangan dilembutkan sekalian yang tersebut itu daripada waktu hajat kepadanya, maka iaitu makruh, dan terlebih sangat makruhnya jika dikemudiankan akan dia hingga kemudian daripada 40 hari, lebih makruh lah. Okay. Jadi dan sunat menyapu bibir tadilah hingga kelihatan warna merah. Ni kalau pakai celak mata ke apa, sapu bibir pula dia kata dah. Bibir tu nampak dia merah sikit. Jangan lebih dan jangan dakwah lalu dah. Dan itu dan sebagai ulama mutakhir menambahkan sunat mencukur kumis. Kerana diterangkan dalam hadis ada kata tak boleh cukur gunting saja dah. Ada kata tak apa dah. Pasal hadis tu nak apa? Gapo tak ingat dah. Qasus syawarib adalah istilah tu potong ke. So lagi ada istilah lain pula. Macam cukur dah. Dah, tak apalah, yang pentingnya khilaf dah. Mazhab kita kata biasanya gitu sat ni nak. Tapi secara umumnya boleh lah dah. Yang pentingnya pendek, setau mana setau cukur ke pendek gunting ke. Yang pentingnya pendek dah. Tapi janggut mesti dipanjangkan dah. Dan juga sunat memotong kuku yang dimulai dari telunjuk kanan, lepas tu jari tengah, lepas tu jari manis, lepas tu kelingking. Jadi kecil dah. Lepas tu ibu jari dah. Dan dimulai dengan tangan kiri pula. Tapi start dengan dan kelingking jari tangan kiri tu. Kelingking dulu. Lepas tu jari manis, lepas tu jari tengah, lepas tu jari telunjuk, lepas tu baru ibu jari. Cara yang seperti ini yang menjadi pegangan Syekh Ibn Hajar Al-Hatami lah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Tapi cara yang dikemukakan oleh Syekh Ramli pula sebaliknya, dan yang lainnya dimulai dari kelingking tangan kanan, jari tengah, ibu jari,
Lepas tu baru telunjuk. Lepas tu baru jari ke apa ni? Jari itulah. Ada lah tak? Habis jari kelingking start dah tak? Jadi dia pelik sikit lah. Pelik sikit lah. Tapi yang kes nak ikut urutan khabis lah. Khabis pelik lah nak. Kes nak ikut urutan. Macam 5 huruf lah. Dimulai pada tangan kiri dan ibu tangan jari tengah. Start jari tengah. Ibu tangan jari tengah. Lepas tu kiri ni lah. Lepas tu kelingking. Lepas tu telunjuk. Lepas tu jari manis. Lepas tu sesuai dengan huruf al-khasab ni. Dah. Gitulah dia kata dia. Jadi hak ni pelik lagi lah. Pendapat. Tak ada dalil berlaku. Tak kuat berlaku dah. Tak ada dalil mana berlaku dah. Tapi hak ni lebih pelik pendapat Syekh Ramli dah. Pada kaki pula dimulai kaki kanan dari kaki kelingking dan disudahi pada kelingking kaki kiri dia. Kaki pula start kaki kanan kelingking dah. Siapa pula ikut straight sampai kaki kiri dia. Gitulah. Ni tak ada terus macam tadi lah. Straight sampai habis dah. Dan sunat mencabut bulu ketiak jika dapat dah. Kalau boleh cabut bulu ketiak, cabut. Kalau tak boleh dan jika tidak dapat disyukur. Kalau tak dapat cabut ketiak, syukurlah. Dan cara ini yang lebih afdal. Dia kata cukup lebih molek pula dah. Mazhab kita dah. Tapi asal-asalnya Nabi cabut lah tapi tak boleh lah. Imam kata tak boleh lah. Dulu kodarah nak cabut lah sekali. Dia kata tengoklah keadaan Nabi tu tak apalah dah. Kita kena tengok keadaan juga dah. Ikut sunnah ni. Ya ada keadaan juga. Bukan semua hak Nabi buat tu kita boleh buat serupa dah. Ada hak Nabi kita tak boleh buat tu kita kena pergi pada lebih baik dah. Iaitu lebih afdal pula. Tak payah cukup kalau datang masalah dah. Dan sunat membuang inilah buru hari-hari dah. Dan utama bagi lakinya mencukurnya. Dan utama bagi perempuan mencabutnya. Ini pendapat lah dah. Tak boleh cabut. Luka sakit kita nak. Puluh hari-hari pun boleh dikuasa kemaluan penggapa payah lah. Ini cukur kita nak. Dan jangan dilambatkan. Kecuali kalau kita berhumbaknya sampai lemah. Akar-akar bulu tu sehingga boleh cabut. Kalau tidak payah lah. Luka ketika kena cabut dah. Dan jangan dilambatkan dari waktu yang diperlukan. Dan kalau dilambatkan hukumnya makruh. Dan lebih makruh lagi apabila lebih dari 40 hari. Kalau lebih dari berapa hari lebih makruh lah. Lepas tu. Dan sunat membasuh segala perlipatan sekalian anak jari. Dan menghilangkan daki daripada lipatan telinga dan lubangnya. Dan daripada hidung. Dan menghilangkan daki daripada sekalian badannya. Dan sunat menyisir janggut dan sunat mencelup uban dengan warna merah atau kuning dan haram mencelupnya dengan warna hitam supaya kelihatan orang akan mudanya melainkan kerana gharad tujuannya menakuti akan segala kafir dalam peperangannya maka harus mencelup dia dengan warna hitam. Dan pada suatu qaul harus bagi perempuan yang bersuami mencelup rambutnya yang beruban dengan warna hitam kerana memberi kesukaan akan suaminya. Dan sunat bagi perempuan yang bersuami memakai hinai pada kedua tangannya dan kedua kakinya. Jika ada suaminya itu redha akan yang demikian itu. Dan jika tiada redha, maka ia itu haram juga. Tak boleh lah pakai hinai pun kalau lelaki tak suka lah. Dan haram atas laki-laki memakai hinai melainkan kerana darurat. Dan sunat sekalian yang tersebut itu memulai dengan kanan. Jadi pakai hinai ni wajah atas tak boleh. Kecuali terpaksa darurat ada nyakit ke apa tak lah. Ada perubatan lah. Adapun perempuan yang tiada bersuami maka tiada sunat baginya memakai hinai tetapi haram atasnya mencelup rambutnya dengan warna hitam. Dah. Dan demikian lagi haram atas perempuan yang tiada bersuami memerahkan pipinya. Dah, haram kata dah. Dan mencelupkan dia dengan suatu ubat supaya kelihatan muda dah. Jadi tak boleh tak boleh kata sini ikut mazhab kita ni haram benar dah. Demikian lagi adakah haram muka dah tapi kita tengok tidak gitu tak jumpa tidak sampai tapi kalau make up megah sampai ke menarik perhatian lelaki jadi haram lah ikut pendapat ni dah. Demikian lagi haram pada yang demikian itu atas perempuan yang bersuami atau sahaya jika tiada izin suaminya atau tuannya dan haram atas perempuan yang tiada bersuami menghubung rambutnya bulu yang najis atau yang suci atau dengan rambut manusia sekalipun. Rambut palsu lah tak boleh kata haram dah. Dan haram atas perempuan yang bersuami dan atas sahaya perempuan menghubung rambutnya dengan bulu atau rambut yang suci jika tiada dengan izin suaminya dan tuannya. Tapi jika ada yang demikian itu dengan izin suaminya atau tuannya maka itu harus baginya. Sama rambut palsu tak apa kalau dengan izin suaminya. Untuk suami lah hukum pengasuh
pengasah gigi tak? Dan menjamidi tak? Apa ni? Menjamidi. Lepas tu dan menjarangkan dia. Inilah kikir jadi jarangkan dia, dan itu seperti hukum menghubung rambut dan bulu atau dengan rambut yang suci, maka itu haram atas laki-laki dan atas perempuan yang tiada bersuami. Dan demikian lagi haram yang demikian itu atas perempuan yang bersuami dan atas sahaya perempuan jika tiada dengan izin suaminya atau tuannya, dan tiada mengapa mengatur bulu anak pada dahi atau meratakan rambut pelipisnya, dan makruh qaza', iaitu mencukur setengah daripada rambut kepalanya dan tinggal setengahnya yang lain, kerana tegahkan daripadanya, tapi tiada mengapa mencukur sekalian rambut kepala siapa licin bagi barang siapa yang tiada ringan atasnya melihara akan dia, dan tiada mengapa meninggalkan mencukur dia bagi barang siapa yang ringan atasnya meliharakan dia, tetapi jikalau takut ia daripada meninggalkan mencukur dia akan kesukaran dan masyaqqah setelah mencukur dia. Dah. Bacalah. Nah. Ia kata dan sunat membasuh seluruh jari dan membuang daki dari lipatan dan telinga dan lubangnya dah. Lubang telinga gapo dan lubang hidung serta membuang daki-daki dan seluruh tubuh dah, taik telinga, taik hidung habis buatlah. Sunat menyisir janggut dan sunat mencelupnya dengan warna merah atau kuning janggut. Nah. Tapi haram mencelupnya dengan warna hitam agar kelihatan muda, terkecuali kalau tujuannya untuk menakuti musuh. Dalam peperangan diperbolehkan mencelupnya dengan warna hitam. Itu pendapat mazhab kita. Masalah yang setengah tu kata warna hitam pun tak haram, kecuali nipulah, matlamat menipu tu jadi haram lah. Menuntut satu pendapat bagi perempuan yang bersuami boleh mencelup rambutnya yang beruban dengan warna hitam kerana menambahkan cita suami pada isterinya. Tapi isteri tak apa dah warna hitam, kerana bukan matlamat yang nipu dah, sebab dia nak suruh atau lelaki dia tak nampak dia tua lah dah, supaya suami nampak muda bini dia dah. Tak apa dah. Dan sunat bagi perempuan yang bersuami memakai kotak apa-apa inai lah pada kuku dan jari tangannya dan kuku kakinya jika diizinkan suaminya, dan kalau suami tidak senang maka hukumnya haram. Pula dah. Jadi kalau tok lelaki suka pakai inai ni, siapa menarik perhatian tok lelaki ni, molek bagus dia sunat. Diharamkan lelaki memakai inai terkecuali dalam keadaan darurat, dan disunatkan memakai inai yang dimulai dari sebelah kanan. Dan perempuan yang tidak bersuami tidak disunatkan memakai inai dan haram mencelup rambutnya dengan warna hitam. Demikian juga haram bagi perempuan yang tidak bersuami memerahkan pipinya, mencelak mata agar kelihatan muda. Jadi haram perempuan yang boleh menarik perhatian lelaki dengan pakai celak tu, jadi haram lah. Demikian juga haram bagi perempuan yang bersuami atau hamba sahaya jika tidak diizinkan suami atau tuannya. Jadi kalau bersuami atau ada tuan, haram kata tuan tak bui atau suami tak bui lah. Haram bagi perempuan yang tidak bersuami menyambung rambut, memakai rambut palsu lah dengan rambut najis atau yang suci sekalipun dengan rambut manusia sekalipun. Sambung dengan rambut manusia asal apa, ataupun rambut manusia pun jika haram kalau tidak bersuami lah. Dan haram bagi perempuan yang bersuami dan budak kalau tidak dengan izin suami dan atau tuannya yang menyambung rambutnya dengan bulu atau rambut suci jika tidak ada izin suami atau tuannya, tapi jika diizinkan suami atau tuannya maka diperbolehkan. Jadi dia pakai rambut palsu untuk tok lelaki ya. Tak apa tak nampak uduh. Tok bukan nipu, maksudnya nak suruh nampak comel tepat tok lelaki ni. Biar susuk benda tak molek, tunjuk benda molek lah. Siapa tok lelaki ni berasa comel kepada bini dia dah. Jadi pakai rambut palsu pun tak apa. Jangan rambut palsu ni depan orang pula dah. Depan tok lelaki pecah. Apa kita ni jangok nak dimakan gula dak. Hotel noh. Tapi duk rumah dah goseng apa? Tak mandi nak goseng rambut ni dak. Jadi nak pakai gula bawa comel. Tak manalah ni kan comel depan tok lelaki. Begitu lagi ni dah sepatutnya. Pakai rambut palsu ni boleh untuk tok lelaki dah. Tapi kalau pakai rambut palsu ni tunjuk kau orang. Tak sepakat tu nak tunjuk rambut palsu di depan orang dah. Ni telah tak boleh lah, hari dah. Hari jugalah. Adapun mengasah gigi atau menjarangkan giginya seperti hukum menyambung rambut dengan bulu atau rambut yang suci ialah haram bagi lelaki atau perempuan yang tidak bersuami. Dan haram bagi perempuan yang bersuami atau hamba sahaya jika tidak diizinkan suami atau tuannya. Tapi tidak mengapa mengatur bulu kening dan meratakan rambut pada pelipisannya. Buat comel tidak cukup habis dak rambut, tapi buat nipis, buat comel. Kuting rambut pelipis mata gapo ni nak suruh comel tak apa dah. Makruh mencukur rambut sebahagian kepala dan ditinggalkan sebahagian kepala dipanggil qaza'. Memang haram lah. Tak boleh buat style orang macam orang rock ke ataupun orang main tunjuk
penyokong main bola tu buat macam Trojan ke apa tu haram berlaku dah. Kerana dilarang oleh Nabi SAW tetapi tidak mengapa mencukur seluruhnya. Bagi yang suka melihara rambutnya tidak mengapa tidak mencukur rambut bagi dapat melihara rambutnya. Tapi kalau takutkan kalau tidak dicukur akan rambutnya mendatangkan kesukaran, maka sunatlah mencukurnya. Sunat juga dah. Kata dia jaga dah. Tapi tak sampai hak sunat ni payah benar. Sedangkan Nabi tak cukur. Cukur Nabi ni ketika haji dan umrah kan. Tak sampai sepatutnya dah. Tapi molek tu boleh lah kata molek dan kata sunat nak air. Nah, payah sikit dah. Okey, makruh mencabut uban kerana uban itu merupakan satu cahaya. Namun Imam Nawawi tak ada aku baca. Lepas tu okey, dan makruh membantun ni mencabut uban kerana bahawasanya uban itu suatu cahaya, tetapi kata Imam Nawawi dalam Majmu' jika dikata dengan haram mencabut uban, nescaya tiadalah jauh. Tak jauh kata haram apa. Dan telah dinaskan atasnya dalam kitab umum dan demikian lagi kitab umum kata pecah haram dah. Kitab Syafi'i lah ya. Dan demikian lagi makruh mencabut janggut dan mencukur dia supaya kelihatan muda. Dia haram makruh. Tapi pendapat Syafi'i kalau kita jumpa pada kitabnya macam haram. Dan demikian lagi haram memutihkan janggut dengan belerang supaya kelihatan seperti orang tua. Dia kata haram. Tak dah. Dan demikian lagi makruh menambahi janggut atau mengurangi dia dan mencukur setengah rambut tali tudung tak kala mencukur rambut kepala. Dan demikian lagi makruh mencabut kumis, memotong kumis dan meninggalkan daripada mengandap dia. Padahal kusut masak kerana menyatakan akan kurang hirau bagi menghiasi dirinya. Tak boleh dah, jadi makruh. Dia kata makruh ya. Dan demikian lagi makruh menilik kepada putihnya dan hitamnya kerana ujub dan megah, dan tiada mengapa ditinggalkan daripada mengandam kepada kedua singut, iaitu dah dua hujung dah. Dan makruh berjalan memakai kasut atau mauzah dengan sebelah kaki kerana ditegahkan daripadanya sebab mencederakan akan jalannya, dan kata setengah kerana meninggalkan daripada menyamakan kedua kakinya untuk adil lah. So kaki bekas lepas, so kaki tak. Dan demikian lagi makruh memakai kasut berdiri kerana ditegahkan daripada sebab ditakut daripadanya akan gugurnya. Dan demikian lagi makruh mengeluarkan kunci serban dan penca kain dan kaki baju pada hal lampu dia daripada mata kaki, melabuhkan seluar daripada mata kaki jika tiada diserta khayalat. Dan jika ada yang demikian itu serta khayalat, maka iaitu haram. Dan sunat mengeluarkan kunci ni panggil apa, kain dia dah hingga antara dua belikat, dua betih dan dia antara dua kata. Dan demikian lagi sunat mengeluarkan kaki baju atau penca kain hingga pertengahan betis, yang ia antara mata kaki dan lutut, dan tangan baju hingga pergelangan tangan dah. Gitu. Jadi kita baca perhabis dah. Sikit perhabis. Makruh mencabut ubai kerana ubai itu merupakan satu cahaya. Namun Imam Nawawi berkata dalam kitabnya bernama Al-Majmu' Syarh Mahazab dah. Jika dikatakan mencabut ubai itu haram, maka pendapat ini tidaklah jauh. Jadi makruh sebenar tapi dekat haram pun okeylah ada pendapat tu. Dan naskan dalam kitab Lumu Ali Imam Syafi'i tentang haramnya dah. Imam Syafi'i ni dalam kitabnya kata haram lah. Beratlah cabut ubai dah. Makruh mencabut atau mencukur rambut kerana agar kelihatan muda. Dan haram memutihkan janggut dengan belerang agar kelihatan tua dah. Tak boleh juga nampak muda dah apa tak boleh. Makruh kata putih janggut haram. Kita kata haramnya cukur janggut, putih tu makruh molek dah nak. Pasal tu terai hadis Nabi lagi cukur janggut, tapi putih janggut tak terai mana dah. Tak apalah dia kata terbalik dah. Dan juga makruh menambah atau mengurangi janggut dan mencukur sebahagian bulu. Godek di kepala dikala mencukur rambut kepala dah. Dan sunat mencabut kumis
dan memanjangkannya sedang tidak terurus yang menunjukkan orang yang tidak dapat mengurus dirinya. Jadi misal ni gapo balik potong atau cukur dah. Makruh menampukkan putih atau hitamnya kerana merasa sombong. Kalau nampak sombong dan bangga tu jadi makruh, dan tidak mengapa meninggalkan hujung kumis di waktu mencukurnya. Makruh memakai sepatu atau sandal, selipar atau kasut sebelah kaki saja. Nabi SAW melarang kerana akan mengubah cara berjalan, dan sebahagian ulama mengatakan dilarangnya kerana tidak sama, tidak adil antara dua kedua kaki. Maksudnya zalim sebelah kaki dia pakai, sebelah kaki lagi tak pakai, zalim Dan makruh mengenakan sepatu secara berdiri pakai selipar, kasut kasut secara berdiri kerana ditakutkan terjatuh. Itu sebab makruh dia. Jadi makruhkan mengeluarkan hujung sorban melebihi dari ketiak. Sepanjang sangat, bawah daripada ketiak dan mengulurkan hujung sarung melebihi 2 mata kaki Kalau tidak kerana sombong, khiyalah, jadi makruh. Tapi kalau ada perasaan sombong, maka jadi haram Ya, sunat mengulurkan hujung sorban samping tak ada kita. Samping ke batang ketiak Dan demikian juga sunat mengulurkan hujung sarung sampai pertengahan betis antara mata kaki Jadi kalau kain sarung tengah-tengah antara mata kaki dan betis, tengah-tengah dan lutut. Mata kaki dan lutut tu tengah-tengah betis kita kata untuk kain. Dan tangan baju sampai pergelangan tangan tangan baju tu yang lebih daripada pergelangan tangan Pergelangan tangan lebih pun macam sombong juga Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.